Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia, limpah dan nikmat darinya kita dapat berjumpa pada malam yang mulia ini. Malam ini kita teruskan pembacaan kita dari kitab Adabul Mufrad. Kita sampai malam ini pada muka surat yang ketiga. Pembacaan kita masih lagi di peringkat yang awal. Pada muka surat yang ketiga, hadis yang keempat. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibn al-Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi wa habbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahalli min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah wa taqarrab ilaihi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqal inni la a'lam amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku meminang seorang wanita, tetapi wanita tersebut enggan menikahi aku dan telah dilamar wanita itu oleh lelaki yang lain. Lalu dia menjawab akan menikahi lelaki itu. Maka aku cemburu ke atas wanita itu dan aku membunuhnya. Apakah ada taubat bagi aku? Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah engkau kepada Allah dan dekatkanlah kepadanya semampu engkau. Maka aku, yakni perawi hadis Atha bin Yasar, pergi kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hayat ibunya? Maka Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain daripada berbakti kepada ibunya. Ya. Ini satu lagi hadis yang membawa kita kepada keutamaan berbakti kepada ibu bapa. Dalam hadis ini, dia ni adalah hadis yang mauquf, hadis yang datangnya daripada para sahabat. Sahabat menceritakan perkara ini ya kepada kita. Seorang laki-laki cuba meminang seorang perempuan dan ajak berkahwin, perempuan itu tak nak. Kemudian lelaki yang lain meminang perempuan itu, dia terima. Maka bila datang rasa cemburu di hatinya, mengapa pinangannya tidak diterima sedangkan lelaki itu diterima, maka lelaki ini telah membunuh wanita tadi. Ya. Bila dia bunuh wanita tadi, maka dia berjumpa dengan Ibnu Abbas. Bertanya, apakah bagi aku taubat? Bolehkah aku bertaubat? Jawapan dia, pastilah boleh. Tapi taubat-taubat pun hukuman tetap perlu dilaksanakan. Ya, dalam bab jenayah Islam, ya, taubat itu antara kita dengan Allah. Tapi bila dia bunuh wanita tersebut, wanita itu ada kaum kerabatnya.
ada ibunya, ada bapaknya, ada abangnya, ya. Maka kalau dia bertaubat, itu taubat dia dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia dan dia boleh kembali kepada Allah. Tapi dalam masalah hukum jinayat tetap perlu dilaksanakan. Lelaki ini perlu dibawa ke muka pengadilan, perlu diadili. Ya, sekiranya didapati bersalah, maka dia akan dijatuhkan hukuman kisos. Cuma sebelum kisos itu dijalankan, maka diberi peluang kepada waris kepada wanita yang dibunuh tadi, sama ada nak memaafkan ataupun tidak. Kalau tidak dimaafkan, maka lelaki ini tetap akan dijatuhkan hukuman mati kisos. Ada pentaubat dia, itu taubat dia itu antara dia dengan Allah. Tetapi antara dia dengan waris si mati yang dibunuh, tetap dijalankan dan dilaksanakan hukuman kisos, iaitu bunuh balas bunuh. Cuma bila Ibnu Abbas bertanya kepada lelaki ini, ada mak lagi tak? Dia kata, mak dah tak ada dah. Mak dah meninggal dunia. Ya, maka bila disebut mak dia telah meninggal dunia, ya, maka Ibnu Abbas kata, bertobatlah engkau kepada Allah. Jadi perawi hadis ini, iaitu Atha bin Yasar, ya, yang meriwayatkan hadis ini, dia pergi jumpa dengan Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, mengapa dalam persoalan ini lelaki ini bunuh orang, kemudian dia nak bertaubat, kemudian engkau tanya dia mak dia hidup lagi ataupun tidak? Apa hubung kaitnya dengan isu ini? Mengapa engkau tanya mak dia hidup lagi ataupun tidak? Ya. Lalu Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain daripada berbakti kepada ibunya. Maksud Ibnu Abbas, bila lelaki tadi nak bertaubat, sudah tentu dia nak menghampirkan diri kepada Allah. Maka jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah tak ada jalan lain melainkan berbakti kepada dua ibu bapa. Sebab itu aku tanya, sebab laki-laki ini dia telah bunuh orang. Sudah timbul keinsafan dalam diri dia untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Maka aku tunjukkan kepada dia jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu berbakti kepada dua ibu bapanya. Tapi malangnya, ibu bapanya telah meninggal dunia, lalu aku suruh dia supaya bertaubat dan menghampirkan diri kepada Allah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa, ya, berbakti kepada ibu bapa, khususnya yang telah tua itu, dia adalah merupakan jalan yang paling dekat untuk kita, ya, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghampirkan diri kepada Allah. Sebab ibu yang dah tua, ayah kita yang dah tua, mereka ini adalah hamba Allah. Bila mereka ini hamba Allah, kalau kita buat tak tahu dekat dia, bererti kita tidak buat tak tahu je kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu dalam hadis kursi yang lain, Allah Ta'ala beritahu kepada manusia di alam akhirat, ketika aku lapar, mengapa kamu tak bagi aku makan? Ketika aku sakit, mengapa kamu tak ziarah aku? Maka orang-orang mukmin di akhirat bertanya, engkau Tuhan yang maha berkuasa, mana mungkin sakit, mana mungkin lapar? Tak. Maksudnya ialah ada hamba aku di atas dunia dulu, dia lapar, mengapa kamu tak bagi dia makan? Bermakna, bila kita tidak beri dia makan, bererti kita tidak menghampirkan diri kepada Allah. Jadi samalah juga dengan berbakti kepada ibu bapa. Ibu dan bapa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbakti kepada dia, jaga makan minum dia, jaga sakit pening dia, jaga tidur baring dia, maka sebenarnya kita telah menghampirkan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita biarkan dia, tak jaga makan minum dia, tidur baring dia, kesihatan dia kita tak jaga, biarkan begitu saja, bererti kita sedang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau nak menghampirkan diri kepada Allah, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Ya, kita tengok Uwais Al-Qarni, walaupun dia sayangkan Nabi, dia nak berjumpa dengan Nabi, dia dah masuk Islam, tapi oleh kerana dia duduk jauh di negeri Yaman, dia tak dapat berjumpa dengan Nabi.
Teringin hati dia nak jumpa dengan Nabi, tapi mak dia yang telah tua menghalang dia, jangan pergi. Sebab kalau kamu pergi ke Mekah, aku di Yaman ni siapa nak jaga aku? Dan maka dia tak pergi, dia jaga mak dia. Pengorbanan dia jaga mak dia tu sampai tak dapat jumpa Nabi, ya. Nabi telah memberikan pujian yang sangat hebat kepada diri dia. Apa dia? Dia berpesan kepada sahabat-sahabat dia, kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni ini, maka suruhlah dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Sebab apa? Sebab doa dia makbul. Nak tunjuknya bahawa dengan berbakti kepada dua ibu bapa, seorang itu sebenarnya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis yang baru kita dengar sebentar tadi. Hadis yang seterusnya, babul birril ab. Ini buat baik kepada bapa pula. Ya, kita telah habis bincang hadis berbuat baik kepada ibu. Sekarang ni ditumpukan pula hadis berbuat baik kepada bapa. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada bapa. Hadis marfu'. Mana hadis marfu'? Ialah hadis yang terangkat sehingga sampai kepada Nabi SAW. Dia memang percakapan Nabi. Ya. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wahib bin Khalid an Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abar qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala abaka. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa patut saya berbakti? Bagi dia menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ayahmu. Ya. Hadis ini meletakkan ayah itu juga merupakan satu kewajipan kepada kita untuk berbakti kepadanya. Jadi Nabi SAW letak ibu sampai 3 kali tu. Ya, kepada siapa harus saya berbakti? Kepada ibumu. Kepada ibumu, kepada ibumu. Bukan maksud hadis itu ya kita berbakti kepada mak lepas tu baru berbakti pada bapa. Bukan. Ya, bukan. Nak tunjukkan di situ bahawa keutamaan berbakti kepada ibu. Itu saja. Bukan maknanya kalau kita ni tak ada masa, ibu kita tua, bapa kita tua, oleh kerana kita boleh urus mak kita uruskan mak kita aja, bapa kita biarkan. Sebab Nabi kata urus mak tu 3 kali Nabi sebut, lepas 3 kali baru dia sebut ayah. Bermakna urus mak dulu, kalau tak sempat ayah tu biarkan. Bukan itu maksud hadis ini. Ya. Nabi SAW mengulang berbakti kepada ibu, diulang 3 kali. Lepas 3 kali baru disebut bapa. Itu hanyalah untuk menunjukkan keutamaan ya kepada ibu. Sebab apa? Sebab ibu ni kaum wanita. Bila kaum wanita, dia lebih perlu untuk mendapat belayan daripada anaknya. Faham sajalah, kaum wanita dia ni insan yang lemah, berbeza dengan bapa kita. Itu ya. Kemudian dilihat kepada dulu kita duduk di dalam rahim dia, kita menumpang dalam rahim dia. Ya, itu saja. Adapun menjaga kedua-duanya sama saja. Ya. Makna kalau ada kedua ibu bapa kita tu, kedua-duanya wajib dijaga bersama. Ya, itu saja. Jangan kita salah faham dalam membaca hadis ini. Sehingga kita biarkan bapa kita. Bapa tak penting sebab Nabi letak di nombor 4. Kita kena jaga mak kita aja. Jangan gitu. Ya. Ini hadis ni mengajak kita jaga semua, bukan tinggalkan bapa, jaga mak. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi jelas Nabi meletakkan bapa itu juga sebaris dengan ibu yang perlu kita berbakti kepada mereka. Ya.
Hadis yang keenam, hadis marfu' juga. Makna hadis marfu', hadis ni datang daripada mulut Nabi. Ambil direct daripada mulut Nabi. Ya. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni qala birra ummaka thumma 'ada faqala birra ummaka thumma 'ada faqala birra ummaka thumma 'ada ar-rabi'ah faqala birra ummaka thumma 'ada al-khamisah faqala birra abaka. Ini sampai ke 4 kali pula Nabi kata berbakti pada mak kamu, berbakti pada mak kamu, berbakti pada mak kamu, berbakti pada mak kamu. Yang kelima baru Nabi kata berbaktilah kepada ayah kamu. Ya, berbaktilah kepada ayah kamu, menunjukkan bahawa penting untuk kita ya melihat keadaan ibu kita. Sebab bapa ni tuan-tuan, kita pun faham, kita pun bapa itu ya. Ya, kita lebih memahami anak-anak kita yang sibuk itu, tapi kadang-kadang hati ibu ni dia mudah tersentuh. Sebab itu Nabi kata tumpukan ya, ambil berat tentang ibu, ambil berat tentang ibu, ditekankan 4 kali. Ayah letaknya nombor 5. Ya, tapi bukan makna kita belakangan ayah dulukan ibu, tidak, sama saja. Ibu dan bapa perlu kita berbakti kepada mereka. Ya. Babu birri walidayhi wa in zalama. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya itu zalim. Ya. Hadis ini mauquf. Jadi bila mauquf dia tidaklah sampai daripada mulut Nabi, diceritakan oleh para sahabat. Qala haddatsana Hammad huwa ibn Salamah an Sulaiman at-Tamimi an Sa'id bin al-Qaisi an Ibn Abbas qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahalahu Allahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai ibu bapanya yang kedua-duanya adalah Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, melainkan Allah membukakan baginya 2 pintu, yakni daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seseorang, maka dibukakan baginya 1 pintu. Dan jika dia membuatkan salah seorang daripada kedua ibu bapanya marah, maka Allah tidak sekali-kali meredainya, sehingga salah seorang daripada kedua-duanya itu, kedua-dua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya, Ibnu Abbas menjawab, walaupun kedua-dua menzaliminya. Ya. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa pertama sekali berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu wajib. Ya, sekalipun mereka itu menzalimi anaknya. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ya, anak-anak dia balas dendam balik kepada bapa dia. Ya, dulu masa zaman bapa dia muda-muda, dia tinggalkan bapa dia. Tinggalkan maknya. Maknya terpaksa bekerja keras dengan 4 tulang besarkan anak-anaknya. Ya, jadi bila anak-anak dah jadi pegawai besar, bapa dah tua, isteri bapa tinggalkan dia, dia balik semula kepada isteri lama, isteri tua dia. Ketika itu anak-anak pun tak kenal ni siapa ni mak. Inilah bapa engkau yang tinggalkan kita dulu. Ya, dia kata ni bapa saya. Dah alau dia keluar dari rumah ni. Ya, bila kita dah senang baru dia nak cari kita. Dulu dia tinggalkan kita, dia dapat isteri baru, dia tinggalkan mak, sampai kami ni nak sekolah pun susah. Dah sekarang ni suruh bapak keluar, kami tak nak tengok muka dia. Tak boleh buat begitu. Ya, sekalipun bapak itu menzalimi kita, sekalipun mak itu menzalimi kita, wajib kita berbakti kepada mereka. Sebab kalau tak ada mereka, tak adalah kita.
Kita kan sebab kepada adanya mereka. Ya. Kita tak boleh buat apa. Sebab mereka ini dua manusia yang Allah Ta'ala telah letakkan dia pada kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Jadi kita kena redha dengan kedudukan Allah itu. Seperti mana kita kena redha Allah Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sebab tu kita kata apa? Raditu billahi rabba. Itu. Kami redha Allah itu jadi Tuhan kami. Ya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami redha Nabi Muhammad itu menjadi nabi kami. Kita kena redha. Jangan jadi macam orang Yahudi, dia tak redha Nabi Muhammad jadi nabi. Sebab tu dia kufur. Jadi kalau Allah Taala letak Nabi Muhammad sebagai nabi, kita kena redha. Begitu jugalah kedua ibu bapa. Allah telah meletakkan kedua ibu bapa ni di tempat yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. So kita kena redha. Ini Allah yang letak, bukan undang-undang yang letak, bukan adat istiadat yang letak, tapi Allah yang letak dua ibu bapa itu di tempat yang tinggi. Sama ada mereka baik ataupun mereka buruk. Kan? Jadi kita kena berbakti juga kepada mereka. Sekalipun ibu bapa itu dulu pernah menzalimi anak-anaknya. Ya, pernah menzalimi anak itu cerita lain. Ya, itu hal dia, tapi Allah telah letakkan mereka ini pada tempat yang sangat tinggi. Jadi kita kena akur kepada apa yang telah Allah Taala letakkan. Kita kena akur, tak boleh kata apa pun. Ya. Jadi kalau kita tengok banyak, ya, kadang-kadang ibu bapa dia buat begitu. Ya, di tempat tahfiz saya tu ramai anak-anak yang ditinggalkan oleh bapa, tinggalkan oleh mak. Tanya bapak mana, mak mana, dia pun tak pernah kenal bapak mak dia. Yang hantar dia ialah penjaga-penjaga daripada sekolah, daripada tempat didikan anak yatim. Dia tak pernah kenal mak bapak dia. Ya. Tapi mungkin satu hari bapaknya akan datang. Tapi ketika itu tak boleh kita membalas dendam. Tak boleh. Itu dendam namanya. Ya. Jadi bila berdendam dengan bapa gitu, ini hukumnya berdosa, haram, tak boleh berdendam. Maafkan saja. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapat di sebalik itu. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab fiqh, ya, bapa curi duit anak, itu. Bapa kita datang daripada kampung, itu, ya, dia nak beli rokok, itu, duit tak ada, kita pula tak ada kat rumah, dia pun nak ambil duit dalam poket kita pergi beli rokok, itu. Kita balik tengok, duit aku hilang RM10, kita buat report polis. Itu, kalau polis tu belajar ilmu fiqh, dia panggil kita, dia kata, engkau siapa? Engkau tahu yang curi duit engkau ni bapak engkau. Itu. Anta wa maluka li abik, engkau dan bapak engkau dan harta engkau ialah milik bapak engkau. Itu hadis Nabi. Itu, engkau nak report ke? RM10 ayah ambil beli rokok, engkau nak report polis. Boleh kami, kalau kamu buat report, kami boleh ambil report ni. Kita boleh tangkap bapak engkau. Tapi engkau dan harta engkau ialah milik bapa engkau. Artinya, tanpa adanya bapa kamu, kamu tak ada atas dunia ni. Jadi bakti mereka terlalu besar. Jadi bila bakti mereka terlalu besar, maka sedikit kesalahan mereka, seperti dia ambil duit kamu, dia ambil harta kamu, lepaskanlah mereka. Lepaskanlah mereka. Tapi kalau anak jenis durhaka, saya tak kira, saya nak kes ini dibicarakan juga. Kalau boleh dia dipenjarakan, itu tak boleh buat apalah. Tetapi sebagai rayuan, polis boleh kata kami tak naklah buat report, ini bergaduh anak beranak, betul tak? Ya. Jadi anta wa maluka li abik, engkau dan harta engkau milik bapa engkau. Artinya kalau bapa engkau tak ada atas muka bumi ni. Jadi kenangkanlah jasa orang tua tu, buat apa nak report ni? Jadi batalkan balik report ni. Itu sekalipun ayah kita buat begitu, kita dianjurkan oleh agama supaya janganlah ambil tindakan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kalau mereka dah tua. Ya. Jadi bila ditanya kepada Ibnu Abbas, ya, wa in zalamahu, walaupun kedua-duanya menzalimi anak mereka, wajib anak itu berbakti juga kepada kedua ibu bapanya. Kalau kita tengok tuan-tuan, Abu Quhafah. Siapa itu Abu Quhafah? Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar.
Bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang tua ni, ingat masa Nabi berhijrah ke Madinah. Kan Nabi berhijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba hilang. Kan? Abu Quhafah ni dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tanya cucu dia. Cucu dia siapa? Aisyah dengan itulah kakak dia. Mana bapak kau? Ya, dia cekaknya leher budak tu, mana bapak kau? Oh, marah dia, marah. Jadi Abu Quhafah ni tak masuk Islam. Dia orang yang engkar kepada Allah. Tapi pada masa pembukaan kota Mekah, ya, selepas 13 tahun campur 8, selepas 24 tahun. Selepas 24 tahun Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, berlakulah peristiwa pembukaan kota Mekah. Ya, Nabi berjaya menakluki kota Mekah, jatuh ke tangan Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun datang. Rasulullah pun datang ke Mekah sebagai orang yang memerintah negeri Mekah. Ketika itulah tuan-tuan, ya, ketika itulah Abu Quhafah ni buta dah masa tu. Ya. Sayyidina Abu Bakar dakwah bapak dia. Masuklah Islam wahai bapak aku, bapak dia setuju. Maka bila tu Sayyidina Abu Bakar bawa Abu Quhafah jumpa Nabi. Nabi kata, "Ya Abu Bakar, sepatutnya aku yang jumpa ayah kau, bukan bawa dia kat sini. Kita yang jumpa ayah kamu. Biar aku ke rumah dia untuk Islamkan dia. Mengapa bawa dia ke sini?" Nampak tak bagaimana Nabi ni dia angkat balik Abu Quhafah ni. Walaupun 24 tahun dia kufur, anak dia masuk Islam, dia tak masuk Islam. Tapi ketika dia nak masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar bawa bapak dia yang buta tadi pimpin jumpa Nabi. Nabi kata, sepatutnya jangan buat begini. Kita cari dia, kita pergi rumah dia, dia dah tua. Itu kesalahan dia yang dulu-dululah. Kita kena jaga dia, kita kena hormat dia. Ini pernah terjadi kepada ayah kepada Sayyidina Umar, iaitu Abu Quhafah, yang akhirnya alhamdulillah dia masuk Islam juga akhirnya. Tapi selepas 24 tahun Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, lepas tu baru dia masuk Islam. Ya. Jadi sekalipun mereka itu zalim, tak boleh, kena berbakti kepada mereka. Baik. Kita tengok apa ni? Anak kepada siapa tu, ketua kepada orang-orang munafik di kota Madinah, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua munafik. Dia semayang belakang Nabi tapi hati dia jahat, dia kufur kepada Allah, menyusahkan Islam. Berapa kali dia cuba nak rosakkan Islam. Tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal, dia ada seorang anak laki-laki nama Abdullah juga. Ya, orang Arab dia suka letak nama anak dia sama macam nama dia. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia pun nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anak dia ni Abdullah ni seorang sahabat Nabi yang soleh. Jadi bila bapak dia dah meninggal dunia, dia tahu bapak dia orang munafik, dia tahu. Kalau kita tengok sewaktu Nabi balik daripada peperangan Tabuk, ya, dalam peperangan Tabuk tu Abdullah bin Ubay bin Salul ada ikut tentera Nabi. Tapi dalam perjalanan balik daripada Tabuk itu, apa dia kata? Kita ni bodoh itu. Kita ni gemukkan anjing yang datang daripada Mekah duduk negeri kita, bila dia dah gemuk, anjing tu gigit kita. San min kalbak yaktuluk, dia kata. Maknanya Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam kan daripada Mekah, duduk menumpang di Madinah. Ya. Jadi kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kita orang Madinah bodoh. Kita gemukkan anjing ni, tengok anjing ni dah gigit kita. Jadi orang pun dengar. Bila orang dengar, orang mengadu kat Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul panggil kau anjing ya Rasulullah. Ya, jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, izinkan kami penggal kepala dia. Ini dah biadab sangat. Kata anak dia, wahai Rasulullah, aku tahu bapa aku munafik. Kalau kau nak penggal bapa aku setuju. Sebab dia dah biadab kepada engkau. Tapi janganlah bagi orang lain penggal. Biar aku sendiri anak dipenggal dia. Sebab kalau nanti orang lain penggal, aku dendamkan orang tu. Tapi biar aku sebagai anak dia, biar aku penggal kepala bapa aku. Sebab dia biadab kepada engkau ya Rasulullah. Nabi kata, tak usah. Ya, dia tu semayang kan belakang kita. Dia semayang belakang kita. Bila kita pergi berjihad, dia ada sama kita. Nanti orang kata Muhammad bunuh kawan dia sendiri. Menunjukkan bahawa Abdullah ni dia tahu bapa dia munafik. Dia tahu. Tapi tiba-tiba satu hari bapa dia meninggal dunia.
Kita panggil meninggal dunia lah, itu tak usah kita guna istilah-istilah yang oleh kerana dia munafik, kita tak panggil meninggal dunia, panggil mampus, tak usahlah. Kita panggil dia meninggal dunia juga. Jadi dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bapa aku dah meninggal dunia. Apa nak buat sekarang ni? Dia munafik ya Rasulullah. Nak buat macam mana? Rasulullah kata nak buat apa? Dia kata aku minta dua benda daripada engkau ya Rasulullah. Apa dia? Pertama sekali, boleh tak jubah yang kau pakai ni jadikan kain kapan bapa aku? Ya. Dia minta jubah yang Nabi pakai jadi kain kapan bapa dia. Padahal bapa dia ni munafik. Kemudian, boleh tak ya Rasulullah, engkau sendiri imamkan sembahyang jenazah nanti? Sebab apa dia minta benda ni? Sebab dia tahu bapa dia ni orang munafik, tetapi dia tetap nak muliakan bapa dia. Dia tak naklah bapa dia ni oleh kerana munafik, ikat dalam guni, campak je dalam lubang. Dia tak nak gitu. Dia tetap nak berbakti pada bapa dia. Sehingga dia jumpa Nabi, boleh tak ya Rasulullah, ya, jubah engkau jadikan kain kapan dia? Nabi kata boleh. Ini lembutnya Nabi, ya. Lembutnya Nabi, walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ni dah menyusahkan Nabi banyak kali, tetapi Nabi tetap kata boleh. Jubah aku ambillah, jadikanlah dia kain kapan bapa engkau. Kemudian bila nak semayang, Nabi pergi semayangkan. Walaupun dapat tentangan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak benar ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, dia ni munafik. Nabi kata aku tetap akan semayangkan dia. Ya. Sampai Sayyidina Umar baca kepada Nabi ayat Quran. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Ya Rasulullah, Allah kata orang macam ni sama ada engkau istighfar untuk dia ataupun kau tidak istighfar untuk dia, sama saja. Nabi kata dah, aku tetap akan semayangkan jenazah dia. Ini Nabi semayangkan. Ya. Jadi apa yang kita nak ceritakan kat sini, Abdullah ni dia tahu bapa dia itu orang zalim, orang jahat. Tetapi sampai saat akhir dia masih lagi tetap nak memuliakan jenazah bapa dia. Gitu, ya. Sampai gitu. Abu Talib meninggal dunia sebagai seorang yang kafir. Abu Talib dia tak masuk Islam. Siapa anak dia? Anak dia lah Sayyidina Ali. Jadi bila Abu Talib meninggal dunia, Sayyidina Ali minta izin, ya Rasulullah, ayah aku meninggal dunia tak masuk Islam, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata pergi uruskan jenazah ayah kamu, pergi uruskan. Sayyidina Ali sendiri uruskan jenazah bapa dia yang tidak Islam. Maknanya sekalipun dia itu bukan Islam, kita mesti terus berbakti kepada mereka. Ini yang diajar oleh agama kita. Ya, kita kena hati-hati sebab kalau kita bertindak cara tak betul terhadap ibu bapa ini, nanti dia jadi fitnah kepada agama pula. Itu ya. Saya tak nak terlibat, bapa saya ni munafik, saya tak mahu. Orang munafik mana bagi muka, kita pun buat tak tahu je. Tak nak uruskan jenazah dia. Akhir sekali orang kata apa? Apa punya Islam memutuskan hubungan anak dengan bapa? Islam juga yang kena. Ya, jadi sebab itu Nabi kata, Ali, uruskan jenazah bapa kamu. Itu bapa kamu. Masalah dia kufur itu dia dengan Tuhan. Sekarang ni itu ayah kamu, uruskan. Ya. Baik. Hadis yang kita baca tadi juga memberi pengajaran kepada kita. Bila mana seorang Muslim itu, dia ada ibu, ada bapa, tiba-tiba dia berbuat baik kepada kedua mereka. Illa fatahallahu babaini. Kecuali Allah Ta'ala akan buka kepadanya dua buah pintu. Yakni minal jannah. Dua pintu daripada syurga. Kita ada dua ibu bapa, kita berbakti kepada kedua-dua mereka. Ya. Ayah kita nak buang air, dia pakai pampers, kita tolong tukarkan pampers dia. Mak kita nak cebok pagi-pagi, dia nak mandi, kita mandikan mak kita sebelum kita pergi kerja. Siap kita letakkan mihun dekat dia, siap kita letakkan air teh dekat dia. Bagi dia, jaga dia sebelum kita pergi kerja. Ya, mak kita jaga, bapa kita jaga. Nabi kata orang ini Allah Ta'ala akan buka untuk dia di syurga dua buah pintu. Sebab dia jaga dua-dua bapa dia dengan mak dia. Jadi pintu syurga. Sebab itu rugi sangat bila ayah dengan mak kita yang dah tua tu duduk di rumah kita, tiba-tiba kita abaikan. Ibarat orang dah beri kita pintu masuk istana,
Orang dah bagi kita kunci untuk masuk istana, kita buang kunci tu ke laut. Jadi bapa dengan mak kita ni kunci untuk kita masuk syurga. Kita jaga mereka elok-elok. Jaga dia. Yelah, nak cebok dia, busuklah tahi dia. Dulu dia cebok tahi kita okey je masa kita kecil-kecil, tak ada dia komplain pun. Kan? Ya, saya jumpa seorang kawan, dia bukan cebok saja bapak dia buang air besar, memang buang atas lantai. Lepas tu dia ambil tahi dia selitkan dekat dinding. Habis satu rumah bau tahi. Kan? Dia balik kerja tengok, Allah, harumnya rumah bau tahi bapak dia. Tapi dia sabar itu ya. Dia bersihkan dinding tu, bersihkan pampers bapak dia, salin pampers bapak dia sampai bapak dia meninggal dunia. Ya, dia sabar dengan ujian tersebut. Jadi rugilah kalau kunci syurga dah ada dalam rumah kita, tiba-tiba kita tak jaga, rugi sangat. Jadi Nabi kata apa? Kamu ada dua ibu bapa, ibu ada, bapa ada, dah tua, kamu jaga mereka. Kamu jaga mereka elok, Allah buka dua pintu untuk kamu dalam syurga. Ya. Wa in kana wahidan fawahid. Kalau kamu jaga seorang, satu pintu dia buka. Ada orang ayah dah meninggal masa dia kecil, itu yang adanya mak. Kita jagalah mak kita. Oleh kerana kita jaga mak kita, ya, sampai dia meninggal dunia, kita jaga dia elok-elok. Oleh kerana kita jaga seorang, Allah Taala buka satu pintu. Kalau kita jaga dua orang, Allah Taala buka dua pintu. Ya. Baik. Wa in aghdaba ahaduma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalaulah kita buat salah seorang daripada mereka marah, Allah Taala takkan redha. Ya, habislah. Kita buat mak kita marah, salah seorang daripada tu marah, itu Allah takkan redha kepada kita sehingga mereka itu redha semula kepada kita. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Ni yang kita takut ni. Ya, dah seminggu tak telefon bapa. Itu, ya. Ayah kita tahu gaji kita keluar dah, 25 bulan gaji dah masuk. Itu, RM10 pun tak dilayangkan kepada kita. Ayah pun terasa hati. Jaga tu. Allah Ta'ala takkan redha kepada kita bila kita buat salah seorang daripada bapa kita marah. Ini kita kena jaga betul-betul. Jangan sampai mereka itu, ya, sedih, terasa hati disebabkan perbuatan kita. Nanti dia melibatkan Allah tidak redha kepada kita. Baik. Hadis yang seterusnya, bab pada menyatakan bertutur dengan lemah lembut kepada ibu bapa. Ini payah nak jaga ni, ya. Lebih-lebih lagi kalau bapa kita pekak pula. Dia dah tua, telinga dia bukannya kuat sangat, ya. Bila kita bercakap tu dengan suara kita menengking dia, tapi nak buat macam mana kalau tak tengking dia tak dengar. Itu cerita lain lah. Ini maksud bercakap lemah lembut ni, bapa kita normal, mak kita normal telinga dia. Kita cakap dengan nada yang lemah lembut. Ya. Hadis mauquf juga. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin al-Mihraq qala haddatsani Taisalah ibnu Mayyas qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair fa dzakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi minal kabair hunna tis'un al-isyraku billah wa qatlu nasamatin wal firaru minaz zahaf wa qadhful muhsanah wa aklur riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa bukaul walidaini minal uquq. Qala li ibnu Umar atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah qultu ay wallah qala ahayyun waliduka qultu indi ummi qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata mashtanabtal al-kabair. Allahu akbar. Ya. Mari kita baca hadis ni pelan-pelan supaya kita dapat faham. Daripada Taisalah ibnu Mayyas, dia telah berkata,
ketika aku bersama teman-teman Najadat, ya, teman-teman Najadat ini adalah teman-teman daripada Najd, ya, satu kawasan di Saudi Arabia. Ketika aku bersama teman-teman Najadat, maka aku telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya, melainkan daripada dosa-dosa besar. Jadi ketika aku bersama dengan teman-teman itu, aku telah melakukan satu dosa besar. Apa dosanya tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi itulah para sahabat, itulah para tabi'in, para solihin. Kadang-kadang dosa itu dosa kecil aja, tetapi bagi mereka itu besar sangat. Ya. Jadi dia pun datang jumpa kepada Ibnu Umar. Lalu aku sebutkan yang demikian itu kepada Sayyidina Ibnu Umar. Azan. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
Wassalatul qa'imati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athahu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adahu. Kita sambung sikit lagi. Jadi dia telah mengadu kepada Ibnu Umar bahawa dia telah melakukan dosa-dosa besar. Dia menyangkakan ia dosa besar. Lalu selepas aduan itu diangkat kepada Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Dia berkata, perbuatan dosa apa yang kau lakukan? Aku berkata begini-begini, yakni menceritakan perbuatannya. Sayyidina Ibnu Umar berkata, bukanlah ia terhitung daripada dosa-dosa besar. Apa yang kau buat itu tidak termasuk dalam dosa besar. Jangan bimbang. Ya, beristighfar pada Allah, bertobat kepada Allah. Apa yang kamu buat itu tak termasuk dalam dosa besar. Lalu Ibnu Umar menerangkan kepada dia, dosa besar itu apa dia? Ini diterangkan. Ya. Dosa-dosa besar itu 9 perkara. Yaitu yang pertama, menyengutukan Allah. Ini dosa besar. Ya. Sekutukan Allah, pergi sembah berhala, pergi tunjuk pada berhala, ini menyengutukan Allah, ini dosa besar. Membunuh orang tanpa hak, ya, bunuh orang tanpa hak. Lari daripada medan peperangan, sedang perang dia lari. Ya, lari daripada medan peperangan termasuk dalam dosa besar. Tetapi kalau dia berundur dengan tujuan untuk mengatur strategi, maka itu dibenarkan. Selain daripada itu, tak dibenarkan lari daripada medan pertempuran. Sama ada terus berperang ataupun syahid. Itu saja. Lari daripada medan peperangan termasuk dalam dosa besar. Seterusnya, dosa besar itu adalah menuduh seorang wanita solehah dengan tuduhan zina. Kita menuduh seorang wanita yang suci, kita kata dia berzina. Ya, ataupun kita tuduh seorang lelaki yang suci, ya, bahawa dia berzina tanpa kita bawa 4 orang saksi. Ya, mana awak tahu dia berzina? Mana awak tahu dia buat liwat? Orang semua dah kata, semua orang cakap itu bukan dalil. Awak kena bawa 4 orang saksi yang nampak benda itu berlaku betul-betul. Awak tak dapat bawa 4 orang saksi, maka awak telah membuat satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saksi yang dibawa itu 200 orang pun, tetapi saksi-saksinya orang yang fasik, tetap juga tak sah. Ya tahu, bawa 200 orang saksi. Islam minta 4 orang, kita bawa 200. Yang 200 tu yang ini dengan tak semayangnya, yang ini dengan pakai rantai emas dekat lehernya, dengan pakai seluar pendeknya, yang ini dengan macam-macam benda fasik dia buat. Bawalah 200 orang jadi saksi kepada kes zina. Tetap itu tidak sah. Awak tetap dipanggil telah melakukan dosa besar menuduh orang berzina. Jadi jangan main-main benda ni. Ya, jangan, sebab dia satu dosa besar menuduh orang lain berzina ataupun berliwat. Makan riba, ini juga merupakan dosa besar. Makan harta anak yatim, dosa besar. Berbuat maksiat di dalam masjid, ini termasuk dalam dosa besar, menunjukkan hati dia sudah mati. Maksud maksiat di sini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap jelek. Ya. Kalau yang kecil-kecil tu tidaklah, seperti mencuri dalam masjid, dosa besar. Ya. Sebab ini tempat dia, tempat ini patut kita faham. Ya, dosa besar. Ya. Menghina dan meremehkan kehormatan manusia. Ini juga termasuk dalam waladhi yastaskhir. Kita meremehkan orang, memperlekeh-lekehkan orang. Ini termasuk dosa besar. Dan membuat menangis kedua ibu bapa kerana derhaka kepada kedua-duanya. Ini dosa besar. Yang ni yang kita nak ambil syahidnya ni. Menyebabkan mak kita menangis, ayah kita menangis atas perbuatan kita. Maka kita telah melakukan satu dosa besar. Kadang-kadang kita tak nampak itu dosa pun. Kan? Kita tak nampak. Baliklah raya ni. Itu. Saya tak boleh balik. Sibuk mak. Ini projek tengah masuk banyak ni. Bukan senang projek ni nak dapat ni. Jadi saya tak baliklah. Menangis mak kita. Habis kita. Menitis air mata orang tua tu, kita sudah menyebabkan mereka sedih. Durhakalah kita kepada dia. Ini yang menakutkan kita
Ya, kadang-kadang kita tak tengking dia pun, kita tak pukul dia pun, tetapi kita telah menghiris hati dia. Kita hiris hati dia, habislah. Ya. Lepas tu kita tengok Sayyidina Abu Bakar, anak dia taat pada dia. Ya, dia kahwinkan anak lelaki dia dengan siapa? Kahwinkan anak lelaki dia dengan seorang perempuan cantik di kota Madinah. Lepas kahwin dia pesan kepada anak dia, engkau kahwin bagus, tapi jangan tinggal agama, solat jangan tinggal. Tiba-tiba hari Jumaat, anaknya Abdullah ni, ya, oleh kerana pengantin baru, dia duk layan isteri dia yang cantik tu sampai semain Jumaat tak pergi. Dia pun tak sedar Jumaat dah habis. Bapak dia balik, ngapa tak pergi Jumaat? Jumaat dah habis ke? Ya, dah habis dah. Dia pun panggil anak dia dengan menantu dia, sekarang ni kau jatuhkan talak kat isteri kau. Ceraikan dia. Ya, sebab kahwin ni nak melengkapkan agama. Ini kau kahwin agama kau jadi kurang lagi ni, apa halnya? Ya. Ceraikan isteri sekarang. Abdullah ikut cakap bapak dia. Dia jatuhkan talak ke isteri dia dan hantar dia balik rumah bapak dia. Ya. Perempuan yang cantik ni telah jadi fitnah terhadap agama kau. Ikut. Wajib ikut. Sebab apa yang bapak minta itu benda yang tak ada menyalahi syariat. Tak ada pun. Memang perempuan cantik ini telah menyebabkan kau tak pergi solat Jumaat. Tinggalkan dia. Ceraikan dia. Wajib ceraikan. Kalau dia kata, apa pula bapak? Ini rumah tangga saya yang bapak sibuk-sibuk apa pasal? Itu. Menitik air mata orang tua tu habis kita. Sebab tu Abdullah, dia ceraikan. Cerai yang hantar isteri dia balik, berduka dia sepanjang tempoh edah itu, dia berduka, dia menangis, isteri menangis. Maklumlah tengah manis, tuan-tuan, tengah manis tu terpaksa bercerai. Bila edah dah dekat nak habis, bapak dia panggil dia, sekarang ni pergi rujuk balik isteri, bawa balik sini balik. Bila balik aja saya Abu Bakar pun bagi tazkirah habis-habisan. Lain kali jangan buat lagi. Kahwin orang lain pun kahwin juga, tapi Jumaat tak tinggal. Yang kau ni kahwin sampai Jumaat tinggalnya apa hal? Semenjak hari itu Abdullah tak buat lagi. Nak ceritanya, taat kepada ibu bapa dalam perkara-perkara yang tidak menyalahi hukum syarak. Ya, kalau kita tak taat, luka hati orang tua tu habis kita. Ya. Baik. Kalau kita tengok, kalau dalam budaya Melayu kita, dia tak bagi campur urusan rumah tangga anak-anak itu. Jangan campurlah, itu dia urusan dia. Tak. Dalam agama kita ada banyak dalil. Ibu bapa campur tangan dalam urusan anak-anak. Ya, tadi cerita Sayyidina Abu Bakar, cuba tengok cerita apa ni yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia tinggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Siti Hajar besarkan dia. Alhamdulillah Nabi Ismail kahwin. Nabi Ibrahim balik ke rumah. Mereka tak sedar Nabi Ibrahim balik. Kan? Bila balik, dia jumpa dengan isteri kepada Nabi Ismail. Jumpa kali pertama, dia tengok tak semenggah perangai budak ni. Menantu perempuan aku ni tak semenggah perangai dia. Tak beradab dengan orang tua. Dia pun buat satu kata-kata. Nabi Ismail boleh faham kata-kata tu. Maksud daripada kata-kata tu, lepaskan isteri kau ni. Ya. Jadi isterinya kata, bang, tadi ada satu orang tua datang, dia kata begini. Nabi Ismail pun faham. Ya. Dia melepaskan isteri dia. Kahwin dengan perempuan lain. Nabi Ibrahim datang lagi. Tes menantu dia, tengok, yang ni menantu ni bagus. Bersopan santun orang dia. Maka dia keluarkan satu kod, beritahu suami kamu begini. Isterinya beritahu, bang, tadi ada orang datang, dia kata gini. Nabi Ismail pegang isteri dia sampai mati. Maknanya campur tangan. Nabi SAW pun campur tangan dalam urusan rumah tangga anak-anak dia. Ya. Siti Fatimah sampai tangan dia sakit, uli tepung untuk Sayyidina Ali. Duk kanda air untuk Sayyidina Ali. Siti Fatimah datang mengadu, ayah, tolonglah pujuk Ali tu supaya ambillah servant sikit, ambillah orang gaji, ambillah hamba. Saya dah tak lagat buat kerja ni. Ya tak? Lalu Nabi nasihat, jangan. Kalau dia ambil hamba, memang boleh. Ali mampu beli hamba, tapi pahala kau tak dapat lah. Letih lah. Hamba dapat pahala, kau kosong dapat. Jadi Nabi pun masuk campur tangan.
Kan dalam urusan-urusan keagamaan, ya. Ada pun urusan duniawi buat apa kita masuk campur. Dia nak beli Volvo ke, dia nak beli Alphard ke, itu pulang kat dia lah. Itu ya. Tapi dalam masalah agama, para anbiya mereka campur tangan. Demi untuk melihat mereka itu terpelihara agamanya. Jadi dalam hadis ini demi Allah, ya, aku dalam hadis ini minta maaf ya. Apakah telah berkata Sayyidina Umar, telah berkata Sayyidina Ibnu Umar kepadaku, apakah engkau takut akan neraka dan suka untuk masuk ke surga? Aku menjawab, ya, demi Allah. Sayyidina Ibnu Umar bertanya, apakah kedua-dua ibu bapamu masih hidup? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu. Sayyidina Ibnu Umar berkata, demi Allah, sekiranya engkau melembutkan akan perkataanmu baginya dan membuatkannya makanan, nescaya engkau akan masuk syurga selama mana engkau menjauhi akan dosa-dosa besar. Cakap lembut dengan dia, ya, cakap lembut dengan dia. Sama ada ketika senang ataupun susah. Ketika senang, kita senang, dia jaga mak kita tu, tengah orang tua tu tengah okey, ya, kita bangun tidur tengok air kencing, habis rumah kita dikencingnya. Kan, kita besok nak sambut birthday anak ni, betul tak? Kawan-kawan nak datang ramai. Kita sedar pagi-pagi tengok air kencing mak kita berterabur. Itu macam mana nak cakap dengan mak tu? Ya, nak cakap dengan mak macam mana tu? Separuh anak habislah, memang dia lepaskan aja. Kalau tahu nak kencing, beritahulah. Habis. Ya, hilang kunci syurga. Ketika itu berlembutlah dengan ibumu, walaupun dia kencing satu rumah. Ya. Jadi tetamu-tetamu dah datang dah. Tetamu-tetamu dah datang kat rumah kita nak raikan birthday anak kita. Tiba-tiba mak kita kencing dalam kain, bau dia semerbak. Allahu Akbar. Mak, jomlah kita pergi cebok ni, tetamu datang. Engkau ni, aku ni busuk aja. Engkau tu wangilah. Kita nak pujuk balik tu bukan senang tu. Ya. Kita nak pujuk balik tu. Ingat, Nabi kata berlemah lembutlah dengan ibumu. Sekalipun dia kencing kat rumah kita, lemah lembutlah, sebab itu kunci syurga kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata kamu bagi mak kamu makan. Bagi dia makan. Kalau boleh kamu yang suapkan. Dia tak ada gigi, kamu kunyahkan, kamu letak dalam mulut dia. Ya. Saya kerja Ustaz pukul 8 kena punch card. Ya, you punch card pukul 8. Bangun pukul 4 masak kami hon untuk mak. Ya tahu. Nak kerja punch card itu you punya pasal. Tapi ini mak ni, ini kunci syurga. Bangun dulu pukul 4, rendam mihun, itu potong sawi elok-elok, toge itu basuh. Pukul 6 kita dah boleh tumis. Lepas subuh kita ajak mak kita makan. Air teh semua dah siap, ya, dengan mihun dah siap, ya. Pagi dia makan, dia dah kenyang, baru kita pergi kerja. Nabi kata Allah Ta'ala akan bawa kamu masuk syurga selagi kamu tak buat dosa-dosa besar yang 9 tadi tu. Jadi maknanya dengan hadirnya ibu bapa kita ke rumah kita, sebenarnya dia bawa rahmat. Rugi. Separuh anak-anak dia tolak itu, bergaduh adik-beradik, engkau lah jaga mak, aku sibuk tu. Aku peguam, kes banyak kat mahkamah ni, mana sempat nak jaga mak, engkau lah jaga. Apa pula aku dah jaga minggu lepas. Allahu Akbar. Adik-beradik bergaduh nak jaga mak. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau kau bagi orang tua ni makan, pintu syurga terbuka untuk kau. Sepatutnya anak-anak berebut nak jaga mak. Ya, sepatutnya anak-anak berebut nak suapkan mak dengan nasi, sebab ini kunci syurga. Ini kita kena beritahu ke anak-anak kita, tuan-tuan. Tapi beritahu pun tak cukup. Kita kena buat dulu. Kalau kita boleh suap mak kita hari ni, insya-Allah besok anak-anak kita akan suap mulut kita. Tapi kalau kita hari ni buat tak tahu kat mak kita lapar, dia dahaga sampai bibir dia kering nak minum air, kita buat tak tahu je. Kita dengan isteri kita duduk atas, bergurau bersenda, mak kita kat bawah, dahaga dia sampai kering bibir dia, dia nak berjalan kaki sakit. Hati-hati. Kadang-kadang kita buat dosa kepada mak kita, kita tak sedar. Ya, besok bila kita dah tua, besok tiba-tiba Allah Ta'ala pulangkan benda tu pada kita.
Jadi kita buat dulu dengan mak kita, insya-Allah anak-anak kita tengok. Ya, anak-anak kita ni tuan-tuan, dia tengok apa kita buat pada mak kita, dia tengok. Oh, dia kata bagus bapa aku dia layan nenek itu, nenek buang air besar, ayah yang cebok, ya. Nenek nak mandi, ayah yang mandikan, ayah sabun badan nenek, dia tengok. Besok bila kita jadi nenek, insya-Allah anak kita buat kat kita. Tapi kalau kita biarkan mak kita busuk tak mandi, pakaian dia tak bertukar, pampers dia tak bertukar, anak-anak kita besok dia akan pulangkan benda itu pada kita. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan satu dua hadis yang kita dengar ini akan dapat menjadi panduan kepada kita untuk kita melayari bahtera kehidupan ini ikut macam mana yang Nabi ajar pada kita. Antaranya dengan berbakti kepada kedua ibu bapa kita, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita berhenti pada muka surat yang ke-8, nanti kita sambung hadis yang ke-9 pada pertemuan yang akan datang. Itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.